Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 16 Oktober 2021 bersama saya Vivi Zaika. Tumpuan berita, cadangan untuk meminda istilah pribumi di bawah perkara 161A Perlembagaan Persekutuan akan memberi kuasa kepada Kerajaan Sarawak untuk menentukan pribumi di negeri ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar memberitahu sekiranya pindaan ini diluluskan, Sarawak akan mempunyai kuasa untuk memutuskan kaum mana di negeri ini yang akan diakui sebagai penduduk pribumi negeri melalui undang-undang negeri. Dan jumlah, kalau kita lihat dalam perlembagaan Malaysia sekarang, jumlah sinarai orang diklasifikasikan sebagai native Sarawak ialah 23 ada. 23. Tapi kini itu kita tahu jumlah itu dah bertambah. Contoh saya beritahu kita, orang selakuk dalam kawasan saya, Haji Pujang tahulah, Zul tahu bahawa orang daripada sebelah duduklah tahu yang selakuk yang tiada dalam sinarai, maknanya bukan Bumi Putra lah. Sarawak. Jadi dengan sendirinya orang tu si boleh bila ada bicara pindah nak ambil tanah, siapa yang beli tanahnya ikut perlembagaan secara sebenarnya. Jadi dengan ini kita pindahkan perlembagaan supaya pengistilahan ini, jumlah ini, sinarai ini diserah kepada negeri balik. Tidak usah di dalam Federal Constitution, diserah dengan kerajaan negeri supaya kerajaan negeri menyinaraikan siapa yang dipanggil native di Sarawak. Beliau berkata demikian dalam program bersama media negeri Sarawak di Hotel Pullman Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu pindaan Perlembagaan Persekutuan ini akan dibawa untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat pada 25 Oktober ini dan diikuti bacaan kali kedua pada 28 Oktober dan dibahas. Sekiranya cadangan pindaan ini mendapat sokongan 2/3 daripada 222 ahli Dewan, ia akan diluluskan. Laporan seterusnya, generasi Z hari ini semakin kreatif mengembangkan perniagaan walaupun dalam pandemik COVID-19 demi kelangsungan hidup. Mengambil contoh Aiman Abdul Hamid atau nama popularnya Cikgu Aiman Gadget, remaja berusia 23 tahun yang telah berjaya mengembangkan perniagaan gadget telefon bimbit sehingga ke seluruh Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kejayaan Aiman patut dicontohi generasi seangkatannya. Apa yang diusahakan oleh Aiman hari ini adalah satu usaha yang saya rasa boleh dicontohi oleh generasi seangkatan beliau, generasi Z ni. Dalam masa terutama sekali kita sekarang ini masuk ke stage endemik COVID-19. Jadi kita adalah sangat penting bagi setiap orang, tidak kira berapa umur mereka, untuk bangun semula, dan menjana pendapatan. Dan pilihan yang dibuat oleh Aiman ini ialah saya rasa pilihan yang tepat kerana dia mengambil peluang. He capitalizes on the trend at the moment. Peluang terbuka luas untuk perniagaan. Jadi perniagaan yang dipilih itu memang sangat sesuai dengan apa yang diperlukan oleh pasaran sekarang ini. iPhone. Beliau berkata demikian semasa perasmian premis baru Cikgu Aiman Gadget di Kuching pada Jumaat. Sementara itu, Aiman berkata beliau memanfaatkan platform media sosial TikTok untuk memperluaskan perniagaannya dan telah berjaya meraih lebih 8 juta tontonan di seluruh dunia. Kami mulakan perniagaan tu di ataskan minat kepada teknologi lah. Okey, antara salah satu sebab kenapa kami mau mulakan perniagaan tu, sebab sekarang tu kita berada pada perkembangan Bumi Putra memulakan perniagaan. Jadi kami mau jadi salah satu Bumi Putra yang pertama untuk memulakan perniagaan sebab kami minat kepada bidang perniagaan tu. Jadi yang kedua kami milih bidang perniagaan tu kerana kami dapat tengok peluang untuk kami kembangkan kami pun perniagaan. Memang yang tu adalah kami pun first physical shop lah. So second kami pun target kami mau buka dekat bahagian Bintulu
Betong, Miri dan juga Sabah. Dekat Sabah kami akan buka lagi cawangan untuk perkembangkan lagi kami punya Cikgu Aiman Gadget lah. So sekarang tu memang kami dah kembangkan dekat bahagian TikTok, di mana kami punya akaun sekarang tu ada 300 lebih ribu follower dan video paling banyak kami sampai 8 juta tontonan. Di mana memang daripada Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia memang telah mengenali jenama Cikgu Aiman Gadget lah. Jadi memang kami rasa untuk perkembangkan lagi kami pun perniagaan dengan lebih besar memang tidak ada masalah. Dan kami juga ingin menjadi seorang contoh kepada generasi Z bagi memberikan mereka semangat dan dorongan bahawa apa yang mereka inginkan memang tidak ada yang mustahil. Jika mereka ingin berniaga kan, teruskan. Jangan pernah putus semangat. Jika anda berhenti sekarang, memang tidak akan dapat hasil yang anda inginkan. Jika anda teruskan, memang satu hari kelak kita akan dapat tengoklah hasil yang kita orang inginkan. Sehingga kini, beliau telah berjaya membuka perniagaan di Kuching dan akan memperluaskan cawangannya ke Betong, Miri, Bintulu dan Kota Kinabalu, Sabah. Selanjutnya, kerja-kerja mendalamkan kawasan dermaga komersial RC Kuala Baram Miri telah bermula untuk memastikan keselamatan kapal-kapal yang berlabuh di situ. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin, langkah itu diambil kerana kedalaman kawasan dermaga itu telah beransur cetek dan tidak sesuai bagi kapal besar berlabuh. Katanya kerja-kerja penyelenggaraan itu akan menelan kos sebanyak RM642,500 dan dijangka siap dalam tempoh 180 hari. Beliau menjelas demikian dalam kenyataan media selepas majlis penyerahan sijil setuju terima tender cadangan kerja pengorekan di RC Wharf Kuala Baram Miri pada Jumaat. Skop projek meliputi 80 meter panjang kali 20 meter lebar kawasan berlabuh dan kedalamannya tidak kurang dari 5 meter di bawah paras air rendah. Dalam pada itu, Datuk Sri Lee mahu kerja-kerja pengorekan ini dapat disiapkan seperti yang dirancang bagi memastikan urusan di RC Wharf Kuala Baram berjalan lancar. Dalam program berasingan, Datuk Sri Lee telah menyempurnakan majlis penyerahan bakul makanan kepada 51 keluarga pelajar sekolah kebangsaan ASK St. Joseph yang berpendapatan rendah. Bantuan sumbangan daripada Persatuan Bekas Pelajar Sekolah St. Joseph Miri diserahkan kepada penerima pada Khamis. Bantuan tersebut merupakan antara inisiatif di bawah program tanggungjawab sosial Korporat Persatuan Bekas Pelajar Sekolah St. Joseph Miri kepada keluarga B40 yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Sementara itu, Datuk Sri Lee yang juga penasihat persatuan itu ketika ditemui berkata, program sebegini sememangnya sangat dialu-alukan dalam usaha membantu masyarakat yang memerlukan. Manakala di Sebuyau dengan Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak merangkap adun Sebuyau, Datuk Julaihi Narawi turun padang bagi menyempurnakan penyerahan projek Chalet Sebuyau pada Jumaat. Projek bernilai RM4,908,447 diserahkan kepada Majlis Daerah Simunjan kepada kontraktor Urban Pro Development Sdn Bhd untuk dilaksanakan dalam tempoh 9 bulan dan dijangka siap pada 15 Julai 2022. Datuk Julaihi memaklumkan antara komponen utama Chalet tersebut adalah 4 unit chalet berkembar, 7 unit chalet separa kembar, 3 unit kluster dan 2 chalet asrama yang secara keseluruhannya mampu menampung seramai 84 orang penginap dalam satu masa. Jelasnya, projek tersebut merupakan sebahagian daripada pembangunan Bandar Baharu Sebuyau menerusi inisiatif projek rakyat Kerajaan Sarawak berjumlah RM10 juta. Beralih dengan perkembangan berikut. Sebanyak 380 operasi penguatkuasaan telah dilaksanakan dalam menangani isu dadah dan substans MIDS sepanjang September lepas. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Harden Hollis berkata, menerusi operasi itu sebanyak 481 tangkapan telah direkodkan. Ujarnya lagi, sepanjang bulan September 2021, sebanyak 380 operasi penguatkuasaan telah dilaksanakan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Kastam dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sarawak. Hasil operasi tersebut sebanyak 481 tangkapan telah direkodkan, 37 adalah melibatkan pengedaran dan 119 memiliki dadah dan substans dan 325 adalah individu yang disaring positif urin. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 3.9%
berbanding dengan tangkapan dalam bulan Ogos 2021, 463 tangkapan. Dalam pada itu, beliau menyeru supaya komuniti di Sarawak terus berganding bahu dan bekerjasama dalam membancuas aktiviti penyalahgunaan dadah dan substans di negeri ini. Di Sri Aman, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Amar Jaul Samion menyempurnakan Majlis Penangguhan Khusus Bimbingan dan Penataran Sejarah SPM untuk Ketua Panitia dan Guru Sejarah Tingkatan 5 Sekolah Menengah Negeri Sarawak tahun 2021 Siri 3 di Hotel Sri Simanggang pada Jumaat. Beliau memaklumkan kursus tersebut merupakan antara inisiatif Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi MESTR untuk meningkatkan pencapaian anak Sarawak, khususnya mengurangkan bilangan pelajar yang gagal dalam sijil pelajaran Malaysia SPM disebabkan gagal mata pelajaran sejarah. Tambah beliau, kursus yang diadakan selama 3 hari melibatkan 33 peserta dari Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sri Aman, PPD Lubuk Antu dan PPD Betong. Dalam program sama, Datuk Amar Jaul turut menyempurnakan majlis penyerahan komputer Raspberry Pi kepada sekolah-sekolah rendah di bahagian Sri Aman. Beliau berkata inisiatif Kerajaan Sarawak melalui MESTR untuk melengkapkan kesemua 1,265 sekolah rendah di negeri ini dengan kemudahan komputer berkenaan. Tambah Datuk Amar Jaul, MESTR akan mengadakan latihan Raspberry Pi yang lebih mendalam untuk guru ICT dari setiap sekolah mulai tahun hadapan. Selanjutnya, mengenai perkembangan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan sebanyak 1,009 kes positif COVID-19 pada Jumaat untuk meningkatkan jumlah kumulatif kepada 229,745 kes. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya, daripada jumlah berkenaan 987 kes adalah dalam kategori 1 dan 2, manakala 22 kes adalah dalam kategori 3, 4 dan 5. Kenyataan sama turut memaklumkan sebanyak 12 kes kematian telah dilaporkan dari 5 Oktober hingga 13 Oktober 2021 yang melibatkan mereka yang berumur dalam lingkungan 32 tahun hingga 94 tahun. Berikut menunjukkan pecahan kes mengikut daerah. Dalam pada itu, JPBN Sarawak menambah 3 kluster telah tamat, iaitu kluster Bijongon Bau, kluster Tinwar Keleku Subis dan kluster Nanga Sesama Selangau. Sehubungan itu, ia menjadikan sebanyak 60 kluster masih aktif setakat ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Vivi Mirza Ika dan Kru Penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin Tengah Hari dengan perkongsian nasihat mengenai pencegahan COVID-19 dari Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg. Salam UKAS. Kita perlu mengingatkan diri kita bahawa kita dapat menurunkan lekuk jangkitan sebelum ini dan saya yakin kita dapat melakukannya sekali lagi. Namun, ini hanya boleh berlaku dengan kerjasama semua pihak. Kerana semua pihak dan semua orang telah memainkan peranan mereka dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh STMC.